naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahu al-azim. Al-Fadil Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Abdul Rahman Putra Sungai Limau Lunas Kedah, barisan para asatizah alim ulama, tuan-tuan guru, ayah ibu, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan hidup sihat lapang, membolehkan kita dapat bersama-sama mengimarahkan rumah Allah dengan solat berjamaah, dan sementara menunggu solat Isyak kita mendengar berapa bingkisan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi serta kalam para ulama. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam kehidupan kita yang entah banyak mana masih tersisa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tak pernah mendengar cerita satu orang yang boleh masuk syurga dengan hanya dia duduk bergoyang kaki, bersenang lenang, dan akhirnya dia dapat masuk syurga. Rata-rata kisah yang kita dengar, orang-orang yang diberikan janji syurga Allah ini melalui jalan yang penuh dengan kepayahan. Sebab itu hidup kita ini bukan tempat untuk kita bersenang lenang, tempat untuk kita bermain bergurau senda. Hidup kita atas dunia ini adalah satu medan perjuangan. Bila sebut perjuangan, sudah tentu jalan yang kita tempuh penuh dengan kesukaran dan memerlukan kepada pengorbanan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebab itu kita tak jumpa ayat Quran di mana Allah menjanjikan kesenangan ketika mana kita hidup di atas muka bumi ini. Tetapi apa yang Allah janji kepada kita, Dia akan datangkan dengan bermacam-macam ujian, kesusahan, kepedihan. Tetapi di sebalik kesukaran itu, Allah pasti akan datangkan kemudahan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayah ibu, tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setiap apa yang kita buat atas dunia ini jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng, kerana semuanya dicatat dan akan dipersoalkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan kiri kita ada satu busur, dan di tangan kanan kita ada anak panah. Setiap masa kita menarik dan melepaskan anak panah. Sebab itu pentingnya niat diletakkan pada kedudukan yang betul, supaya setiap kali anak panah itu kita lepaskan, biar ia mencari sasaran. Kalau tak kena sasaran pun tak apa, sipi-sipi pun tak apa. Jangan kita lepaskan anak panah kita tanpa ada sebarang niat. Tak tahu ke mana nak kita sasarkan, sehingga akhirnya anak panah kita itu menjadi sia-sia. Dan yang lebih menakutkan
anak panah kita itu akhirnya mendatangkan kecelakaan. Begitulah tuan-tuan perumpamaan dalam hidup kita. Setiap perbuatan kita, setiap tindakan dan perkataan kita, Allah kata apa dia? Allazi khalaqal maut wal hayata. Aku jadikan kematian dan kehidupan itu adalah untuk aku melihat sejauh mana kamu melakukan kerja-kerja yang baik. Allah lah yang menghidupkan orang yang sudah mati, dan Allah juga yang mencatat wa naktubu ma qaddamu, apa yang telah kita buat, wa atharahum, dan Allah juga akan melihat kesan-kesan daripada perbuatan kita. Oleh itu saya berpesan kepada diri saya dan seluruh jemaah sekalian agar kita senantiasa meletakkan niat yang betul, lalu kita ikuti dengan amalan yang bersesuaian. Sebab itu kalau kita tengok ulama sangat mementingkan niat berbanding dengan amalan. Kerana amalan itu kalau tidak disertakan dengan niat, Allah tidak akan memberikan ganjaran kepada amalan tersebut walau sebesar mana sekalipun amalan itu. Tetapi kalau niat walaupun tidak disertakan dengan amalan, telah ditulis oleh Allah pahala pada niat yang baik. Sesuatu niat yang baik akan menghasilkan amalan yang besar, yang hebat. Tetapi sesuatu amalan yang besar belum tentu mendatangkan kesan yang baik sekiranya tidak disertakan dengan niat yang baik. Jadi marilah sama-sama kita memperbetulkan niat dalam apa jua perbuatan kita, wa imma datang ke masjid, wa imma duduk dalam majlis ilmu, kita kekalkan dengan niat untuk kita bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Niat beriktikaf di dalam rumah Allah, niat supaya Allah memandang amalan kita ini sebagai satu amalan soleh yang akan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah dalam kuliah ringkas ni, tazkirah ringkas ni menggantikan sahabat yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada beliau. Walaupun beliau tak hadir, tapi tugas beliau disambung oleh rakan-rakan seperjuangan. Mudah-mudahan Allah mengalirkan terus pahala kepada Al-Fadhil Ustaz Syah dan kita semua sebagai sebahagian daripada penuntut-penuntut tegar, orang-orang yang senantiasa merindui keberkatan dalam hidup. Alhamdulillah, Allah letakkan masih dalam hati kita rasa nak berbuat kebaikan. Allah beri dalam hati kita halawatun fil ibadah, kemanisan dalam ibadah. Sebab itu ada beza antara orang yang nak buat dengan orang yang tak buat. Kita datang, kita nak buat. Kita duduk, kita nak dengar, kita nak mengaji. Kita dengar, kita nak ambil ilmu, ambil ibarah, dan kita nak buat perubahan dalam hidup kita. Dengan ilmu yang kita dengar, kita niat, kita nak beramal sebaik mungkin, insya-Allah. Tapi ada orang, dia terkena penyakit yang jauh lebih bahaya daripada COVID-19. Allah masih belum membukakan pintu hati mereka untuk sama-sama datang mengimarahkan rumah-rumah Allah dan majlis-majlis ilmu. Dia tak ada berasa
nak datang ke masjid. Dia tak datang masjid, dia tak dengar majlis ilmu, dan dia berasa tak nak datang dan tak nak dengar. Na'udzubillah min zalik. Kata Imam Malik, dinuka fa innama huwa lahmuka wa dammuka. Kata Imam Malik, dinuka, agama kamu. Hidup kita ni tuan-tuan, letak di depan agama kita dulu. Apa cerita? Kesenangan duniawi, anak pinak, kekayaan kita, yang tu letak di samping. Di hadapan kita, kita mau jaga apa dia? Agama kita. Imam Malik, dinuka, jaga agama kamu, jaga agama kamu. Fa innama hiya, kerana sesungguhnya agama kamu itu lahmuka wa dammuka, dia merupakan daging dan darah kamu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, contoh, ada orang bertanya kepada isteri saya. Dia kata, kakak untunglah kakak Kenapa? Ialah kakak bersuamikan ustaz. Untunglah kakak dapat ustaz jadi suami. Tiba-tiba isteri saya kata, tak ada maknanya semua tu, dia kata. Kakak kenapa cakap macam tu? Tak seronok ke bersuamikan ustaz? Tak ada maknanya, dia kata. Ustaz ke tak ustaz sama je, dia kata. Bila orang dengar macam tu, orang akan tanya, ustaz, kenapa isi ustaz cakap lagu ustaz? Dia ada masalah ke dengan ustaz? Saya kata mungkin lah kot. Kalau orang ada tanya pada kita, pakcik sakit ni macam mana? Entahlah, dia kata, bukan anak pakcik seorang tu doktor. Ustaz, nama je anak doktor ustaz, tak ada maknanya, dia kata. Kita kata something wrong. Ada orang kata, where are you coming from? Kamu datang daripada mana? Oh, saya daripada Malaysia. Oh, untunglah kamu jadi orang Malaysia. Kenapa? Pemimpin-pemimpin kamu orang Islam. Kita kata, tak ada maknanya pemimpin Islam. Ni contoh lah tuan-tuan. Ni contoh. Kalau orang memberikan jawapan yang sedemikian, bermaksud apa dia? Si suami ataupun si isteri merasakan suami dia ada ke tak ada ke sama. Ayah ni mungkin merasa menyesal lahir anak macam ni. Nama saja doktor, tapi ayah sendiri tak boleh dia nak berbakti. Sebagai seorang rakyat yang beragama Islam, kita akan merasa tak tahu di mana hebatnya pemimpin negara kami. Kita kata contoh. Ini bermakna tuan-tuan, individu terbabit dia tidak benar-benar melaksanakan tanggungjawab dia. Saya seorang suami, walaupun seorang ustaz, tapi tak benar-benar melaksanakan tanggungjawab saya kepada isteri saya, sehingga isteri saya boleh berkata, tak ada maknanya bersuamikan ustaz. Contoh. Soalan tuan-tuan, kita tanya diri kita sendiri. Allah beri kita nikmat Islam. Dengan keberadaan tuan-tuan hidup atas muka bumi Allah ini sebagai seorang Muslim, apa yang kita buat untuk Islam? Kalau masjid tanya orang-orang muda buat apa? Tak ada maknanya ustaz, budak-budak muda lah ni. Tak bantu ke kerja-kerja masjid? Tak ustaz.
Bermaksud orang-orang muda tidak memaknai erti dia sebagai seorang pemuda Islam, kerana dia tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dia sebagai syababul muslim, seorang pemuda dan pemudi Islam. Dalam tanggungjawab kita melaksanakan kerja-kerja dakwah, apa peranan yang telah kita buat dalam usaha kita nak membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kata kita sayang Islam, tetapi kita tak tunai tanggungjawab kita kepada Islam. Orang yang kata sayang tapi tak tunai tanggungjawab ni, kita nak kata apa pada dia, tuan-tuan? Seorang suami kata, I sayang you. Kalau sayang, buatlah tanggungjawab you sebagai suami. Seorang anak kata, saya sayang ayah. Kalau you betul sayang ayah, apa tanggungjawab you kepada seorang ayah? Kita kata kita sayang Islam, apa yang kita buat untuk bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ni ada tanggungjawab hidup atas dunia ni. Sebab itu tadi saya buat perbandingan anak panah yang Allah akan tanya di mana kita sasarkan setiap anak panah kita. Adakah mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kemudaratan? Setiap anak panah yang kita lepas akan Allah tanya di hari akhirat. Tuan-tuan cuba bayangkan anak panah tuan-tuan dihalalkan ke rumah jiran sehingga mencederakan tubuh badan jiran kita, tuan-tuan. Apa kita nak jawab nanti depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh kita kata saya tak sengaja. Anak panah di tangan kamu, macam mana kamu kata saya tak sengaja? Ni lidah kita, perbuatan kita. Wallahu a'lam, tuan-tuan sedar atau tuan-tuan tak sedar, kita kadang-kadang telah menyebabkan perasaan jiran kita terluka dengan perbuatan dan perkataan kita. Kita akan bertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bekerja untuk Islam ini, tuan-tuan, bukan kerja mudah. Orang yang kata saya sanggup bekerja untuk Islam, ini bukan sekadar omongan kosong. Di mana Nabi SAW ada menceritakan bagaimana seseorang itu yang perkataan iman hanya sekadar di mulut tetapi belum sampai ke dalam hati. Kerana jalan memperjuangkan agama Allah ini, tuan-tuan, jalan yang penuh dengan kepayahan. Kalau kita tidak ada kekuatan, kita tak mampu, tuan-tuan, tak mampu. Daripada mana datang kekuatan? Daripada kecintaan. Bila kita cinta, kata orang, lautan api pun sanggup kita redah. Tapi kalau dah tak suka, tuan-tuan, kalau dah tak suka, belaga muka pun masih tidak menyapa salam. Tuan-tuan, mari daripada mana kecintaan? Cinta ini datang daripada iman, yakin. Hanya orang yang yakin saja akan benar-benar cinta, dan dengan cinta itu akan memberikan kepadanya kekuatan, dan dengan itulah dia akan terus bekerja istiqamah sehingga dia mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanggungjawab. Allah sebut dalam Quran, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Apa yang kita kena buat atas dunia ni, Allah kata, hendaklah kamu menegakkan agama Allah ini. Ini kerja Nabi siang malam, tuan-tuan, menegakkan agama Allah.
Macam mana nak menegakkan agama Allah? Dengan mengajak manusia supaya kembali mengamalkan agama Allah. Yang degil, yang engkar ni dua makhluk saja. Satu manusia, dua jin. Betul Allah kata apa dalam Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah sebut dalam Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia. Kenapa Allah sebut jin dengan manusia? Yang lain Allah tak sebut. Pasal yang lain tak ada masalah. Semuanya tunduk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada setengahnya mau tunduk, ada setengahnya yang lawan. Dua jenis manusia, dua jenis kelompok ni. Satu manusia, satu jin. Jadi Allah perintahkan kita manusia ni, an aqimuddin, hendaklah kamu mendirikan agama ini. Mendirikan agama yakni mengajak manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanggungjawab kita. Yang tak ada manusia kata, saya tak boleh Ustaz nak ajak orang. Siapa boleh beri alasan nanti di hadapan Allah, saya tak boleh ajak orang? Allah sebut dalam Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kamu mengajak, memberikan peringatan pada siapa? Ashiratakal aqrabin, kaum keluarga kamu yang dekat. Di permulaan dakwah Nabi ajak orang yang dekat-dekat. Tidak ada alasan yang boleh kita buat di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak mampu nak ajak siapa-siapa pun, ya Allah. Orang ikut tak ikut itu cerita nombor dua. Yang Allah tanya, ajak atau tidak mengajak. Ajak, cerita nombor dua. Ajak, yang itu kita kena buat. Semua orang kena buat. Ajak kepada apa? Ajak kepada yang ma'ruf dan halang mereka berbuat mungkar. Itu kerja dakwah, simple saja. Tanggungjawab semua orang. Kata ulama, ini adalah tanggungjawab fardi atas tiap-tiap orang untuk ajak orang buat baik dan halang semampu mungkin orang daripada berbuat maksiat. Ini perkara yang Allah akan tanya kepada kita. Sebab itu benda ni payah. Tetapi kalau kita ada keyakinan dalam hati kita, Allah akan datangkan rasa cinta dengan kerja ini, dan Allah akan beri kekuatan kepada kita, dan insya-Allah kita akan dapat laksanakan perkara ini, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kena renung ayat-ayat di mana Allah menebarkan janji-janjinya kepada kita, supaya kita pegang betul-betul dengan janji Allah. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Bila dia janji, dia akan beri. Allah sebut apa dalam surah An-Nur ayat yang ke-55? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat. Tuan-tuan dengar. Inilah janji yang aku buat kepada hamba-hamba aku yang meyakini dan berbuat kebaikan. Apa dia? 3 janji Allah. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. 1. Aku akan beri kekuatan kepada orang Islam sehingga akhirnya dia mampu membina kembali sebuah negara sebagaimana aku pernah memberikan kerajaan kepada orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Ini janji Allah pertama. Yang kedua, Allah kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum.
Yang kedua, Allah kata aku janji aku akan kukuhkan agama Islam ni, satu-satu agama yang aku redha atas mereka. Yang ketiga, Allah janji wala yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna, dan aku akan tukar, aku akan ganti perasaan takut dalam hati mereka selama ni nak buat kerja-kerja dakwah ni, takut nak ajak orang buat baik, takut nak cegah orang buat mungkar, lagi takut. Allah akan kata apa dia? Sampai satu ketika aku akan beri kepada mereka rasa aman. Nak buat benda baik ni, Allahu Akbar, mudah. Nampak benda-benda mungkar, kita tak ada berasa takut untuk halang perbuatan mungkar. Ni janji Allah, tapi syaratnya apa dia? Allah sebut di akhir ayat, ya'budunani wala yusyriku bi syai'a. Dua benda. Hendaklah kamu benar-benar hati ni kena ikhlas, nak benar-benar jadi hamba aku. Ya Allah, macam mana aku nak benar-benar jadi hamba-Mu ya Allah? Apa yang kita sebut dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu kita janji dengan Allah. Ya Allah, anta rabbi, engkau lah Tuhan yang menjadikan aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang aku sembah, hanya engkau saja ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ni, apa yang ada pada aku ni, apa yang engkau hiaskan pada aku ni, semua bukan milik aku, semua milik kamu ya Allah. Aku ni hanya hamba ya Allah, yang tidak pernah, yang tak pernah berhak untuk memiliki apa-apa pun. Wa ana ala ahdika mastata'tu, dan aku berjanji ya Allah, aku akan buat apa yang engkau perintahkan semampu yang aku buat. Hati kena ada niat, akan aku buat. Tuan-tuan, nak mari semayang pun kita buat mampu tak mampu. Nak bangkit subuh solat berjamaah pun tuan-tuan, cuba tanya diri kita. Kadang-kadang kita letak 1001 alasan untuk menghalalkan excuse kita daripada solat berjamaah. Ni kalau tak imam tanya ni, aku nak jawab apa? Ni kalau jumpa dengan ustaz nanti aku nak kata apa? Tak nampak subuh tadi. Semalam aku baru balik dari, ada je alasan. Tak apalah kot, hari ni aku penat sikit. Tak apalah kot, hari ni aku nak keluar kerja awal sikit. Tak apalah kot, tak apalah kot. Tapi janji dengan Allah nak buat sebaik mungkin. Tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Yang kedua, Allah kata la tusyriku bi syai'a. Bila kita kata nak jadi hamba Allah, kita tak mau lagi ada sebarang bentuk kesyirikan terhadap Allah. Dalam diri kita, kita tolak sebarang bentuk kesyirikan. Dalam keluarga kita, kita tolak segala macam kesyirikan. Dalam masyarakat kita, alhamdulillah, kita kikis unsur-unsur syirik. Tapi dalam negara kita masih belum bersih daripada unsur syirik. Betul? Syirik yang ditinggalkan oleh para penjajah, yang terus menjadi pegangan. Dan inilah perjuangan yang perlu kita teruskan, menghapuskan kesyirikan dalam tata cara kehidupan kita. Kita nak mencabut jahiliah ni sampai ke akar-akarnya dan membina Islam di atas runtuhan jahiliah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Kalau masih kita berpegang dengan kesyirikan, tuan-tuan, kita belum lagi menjadi hamba Allah, maka tak datang apa yang Allah janji ni. La yastakhlifannahum min ba'd la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kamu tak akan dapat lagi bentuk satu buah kerajaan khilafah Islamiah yang runtuh. Orang Islam hilang kekuatan. Yang Nabi kata umat aku akan jadi macam rusak, macam buih, timbul hanyut, dipukul air, tak ada kekuatan. Muslimin-muslimat, hari ini kita dikhabarkan dengan berita gembira. Selepas 86 tahun masjid yang diwakafkan oleh Sultan Muhammad Fatih telah diubah daripada masjid menjadi muzium oleh pemerintah yang mengikut telunjuk sekular barat. Alhamdulillah, mahkamah memutuskan supaya Hagia Sophia kembali dijadikan sebagai masjid untuk diimarahkan oleh orang ramai, sama ada rakyat Turki ataupun orang yang datang di sana, sebagaimana yang tertulis dalam wasiat yang dibuat oleh Sultan Muhammad Fatih. Sebab tu tuan-tuan, wasiat benda yang sangat penting. Jangan buat main-main, tuan-tuan. Bila kita tulis wasiat, tak ada siapa boleh ubah. InsyaAllah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita ada masa lebih kurang 7 minit lagi kalau ikut jam tu. Lebih kurang isyak kita berhenti. Jadi kita nak sama-sama tuan-tuan dapatkan kembali kekuatan, nak jadi hamba Allah dan nak menghapuskan sakit-baki syirik. Tak banyak dah tuan-tuan, tak banyak dah. Sikit-sikit lagi ni kita nak habis syirik ni tuan-tuan. Tak boleh walau satu, tak boleh. Ustaz, saya dah buat 10 dah ustaz, cuma satu ni je ustaz. Satu pun tak boleh. Jangan buat main-main. Saya dah tinggal dah amalan ustaz, amalan ni pun saya tinggal, yang ni pun saya tinggal, yang cuma satu ni je ustaz. Takkan tak boleh kok? Tak boleh. Syirik ni bukan benda main-main tuan-tuan. Tak boleh berkompromi dengan kesyirikan. Dalam hati kena ada azam nak ubah syirik, biar kita mati sebagai orang yang nak memperjuangkan Islam. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, man sa'alallahu syahadatan sadiqah, barang siapa yang benar-benar dalam hati dia minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mati dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Ballaghahullahu syuhada wa in mata ala firashihi. Allah akan sampaikan hajat dia tu nak mati sebagai seorang syuhada, walaupun dia hanya mati di atas katilnya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Muslim, dalam hadis lain Nabi kata, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan tak ada dalam hati dia ni, orang yang mati dalam keadaan tak ada rekod dia pergi berjuang, dalam keadaan tak ada niat nak pergi berjuang, berjuang pun tidak, berniat pun tidak. Dia kata tadi, kita mau jadi orang yang dalam hati ada rasa nak. Kalau tak boleh pun tak apalah, tapi dalam hati ada rasa nak. Jangan dalam hati ada rasa tak nak. Tapi ya tak, tapi memang nak pergi juga. Jangan jadi memang aku tak nak, memang aku tak nak Islam ni tertegak atas muka bumi ni, memang aku tak nak. Yang tu tuan-tuan balik awal. Sebab tu kita kena ada dalam hati. Nabi kata, barang siapa yang tak pernah berjuang dan tak pernah berniat dalam hati dia nak berjuang agama Allah, maka Nabi kata
mata ala syu'batin minal nifaq, dia mati di atas salah satu daripada cabang kemunafikan. Na'udzubillah min zalik. Jadi marilah tuan-tuan, kita buat kerja dakwah. Pelan-pelan kita terus sokong kerja-kerja dakwah. Yang boleh buat amal ma'ruf, kita buat amal ma'ruf. Yang ada kekuatan untuk buat nahi mungkar, kita buat nahi mungkar. Kita tak boleh jadi frontliner, kita jadi supporter. Kita jadi donator, orang yang menyumbang pada kerja-kerja dakwah. Jangan jadi orang yang bakhil. Orang Islam ni tuan-tuan, Allah sebut dia apa dia? An aqimuddin wa la tatafarraqu. Jangan berpecah belah. Cabaran kita ni dalam nak menegakkan agama, orang Islam tidak bersatu hati. Orang Islam tafarraqu. Yang kedua tu, dia boleh berpecah belah. Macam mana orang Islam boleh berpecah belah? Sebab itu tak pelik bila Nabi kata, dalam satu hadis Nabi kata, al-mu'minu baina khamsa syada'id. Kita ni orang Islam nak buat kerja-kerja dakwah berhadapan dengan 5 macam ujian yang berat. Yang pertama sekali Nabi sebut apa dia? Mu'minin yuhsiduhu. Kamu akan berhadapan dengan orang Islam sendiri, tapi hati dia ada hasad, dengki. Orang nak buat benda baik pun dia dengki. Orang nak cegah benda mungkar pun dia dengki. Orang mari masjid pun dia dengki. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, masuk dah azan? Azan dah 52 tu 50. Okey, kita berhenti tuan-tuan kerana kita mengikut SOP, insya-Allah. Minta maaf lah agak tergantung sikit. Tapi apa yang kita dapat simpulkan daripada pertemuan kita ini tuan-tuan, tanam dalam hati kita iskariman au munsyahidan. Aku nak hidup atas dunia ni, hidup sebagai orang yang Allah muliakan. Atau kalau Allah tak nak aku hidup, matikan aku, matikanlah aku sebagai seorang yang syahid. Hidup atas dunia kalau hina tak guna tuan-tuan. Mati ni tuan-tuan kalau bukan sebagai seorang syahid. Kita minta dengan Allah, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. InsyaAllah kalau bukan kita, siapa lagi nak buat kerja-kerja ni tuan-tuan? Kalau bukan sekarang, agak-agaknya bila lagi kita nak buat? Yang baik daripada Allah, yang lemah diri saya, mohon ampun dan maaf atas perjumpaan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepada kita semua atas kelalaian kita selama ini dan memberi kekuatan untuk kita terus istiqamah. Nak istiqamah, tak ada cara lain. Duduk bersama-sama dengan orang yang istiqamah. Siapa dia istiqamah? Orang-orang yang berada dalam gagasan barisan jamaah Islamiyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna.